أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, pertamanya kita menyatakan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmah dan kesian belas Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita dapat bertemu semula dalam program Kelantan Berhikayat. Itu satu program yang dibawakan bertuan-tuan oleh Perbadanan Museum Negeri Kelantan bagi kita memperkatakan ataupun meneliti beberapa naskah lama yang telah menceritakan ataupun merakamkan sejarah negeri Kelantan. Dan insya-Allah malam ni kita akan sambung pembacaan kita kepada hikayat ataupun riwayat Kelantan. Riwayat Kelantan yang mana kita telah pun membaca separuh daripadanya. Kita sekarang ini pada edisi yang lepas kita telah pun berada pada bab atau bahagian yang ke-8 iaitu berkenaan dengan pemerintahan Long Yunus dan juga pemerintahan Long Muhammad ataupun Sultan Muhammad yang pertama. Dalam perbincangan kita lepas, penulis ini telah menjelaskan kerajaan yang telah dibina oleh Long Yunus dan beberapa orang daripada putera-puteranya yang telah dilantik untuk menjadi raja bagi daerah-daerah ataupun jajahan-jajahan di Kelantan, di mana baginda mempunyai 7 orang putera. Adapun 2 orang puterinya itu seorang dijadikan menantu kepada Sultan Terengganu dan seorang lagi menjadi menantu kepada Sultan Raja Legeh ataupun Sultan Legeh. Walau bagaimanapun puterinya yang dikahwini oleh putera Legeh ataupun oleh Raja Legeh itu telah dibunuh dalam satu perbalahan rumah tangga di antara puteri Long Yunus dengan putera Legeh. Akibat daripada itu mereka telah bertindak balas dan membunuh putera Legeh itu. Kemudian pada bahagian yang ke-9 dijelaskan bagaimana kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Muhammad yang pertama ataupun Long Mamat, di mana baginda telah menjadi raja bermula dengan perebutan takhta di antara beliau dengan iparnya Tengku Muhammad ataupun disebut di sini sebagai Tengku Muda Tila. Tengku Muda Tila iaitu putera Sultan Terengganu yang telah memangku jawatan Sultan Kelantan selepas daripada kemangkatan Long Yunus. Jadi bila Tengku Muda Tila ini menjadi raja, pemangku raja, dia telah bertindak untuk tidak turun daripada takhta dan menyerahkan takhta itu kepada iparnya sehingga menyebabkan berlaku tindak balas ataupun serangan yang dilakukan oleh anak-anak Long Yunus sehingga menghalau putera Raja Terengganu ini balik ke negeri mereka. Kemudian berlaku pula serangan balas dan akhirnya selepas serangan balas itu Long Mamat telah berundur ke hulu dan melakukan serangan semula dan akhirnya Long Mamat hanya berjaya menjadi raja sepenuhnya di Kelantan bermula tahun 801 Masihi, iaitu kira-kira 5 tahun ataupun 6 tahun selepas kemangkatan ayahandanya. Ketika Long
Muhammad ataupun Sultan Muhammad I memerintah, baginda telah melantik adindanya Long Tan, iaitu Tengku Temenggung, untuk menguasai perdagangan ataupun pembekalan beras ke kawasan hulu Kelantan itu, kawasan Pulai yang menjadi lokasi penginapan bagi orang-orang Cina yang melombong emas di sana. Walau bagaimanapun berlaku perselisihan di situ dan akhirnya Long Tan Temenggung ini telah dibunuh oleh orang-orang Cina. Ada setengah pendapat mengatakan bahawa sebenarnya pembunuhan ini dirancang oleh Long Jenal, abangnya, itu Raja Bendahara ataupun Raja Banggul. Jadi kita telah melihat tentang peristiwa itu semua, dan insyaAllah malam ni kita akan menyambung sedikit lagi perbincangan berkenaan dengan beberapa perkara pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad yang pertama. Apabila telah dibatalkan pakatan tersebut ni ialah pakatan berkait dengan serangan yang cuba dilakukan oleh Terengganu dan juga Patani ke atas Kelantan. Di hujung perbincangan lepas, penulis ini telah memberitahu bahawa selepas pembunuhan Long Tan, ada khabar angin ataupun desas-desus yang sampai ke Kelantan bahawa Sultan Terengganu telah membuat satu rancangan bersama Raja Patani untuk mengepung Kelantan. Walau bagaimanapun perkara ini telah dibatalkan dengan tidak diberitahu kenapa. Tetapi kita boleh agakkan kerana di hujung zaman Sultan Muhammad yang pertama ini, sekitar tahun 1830 hingga 1836, baginda mangkat pada 1836, ketika peristiwa ini berlaku, sebenarnya di Patani telah berlaku satu peperangan, iaitu peperangan yang melibatkan Tengku Kudin daripada Kedah yang menghalau Gubernur Siam hingga ke Senggora daripada Kedah. Kemudian daripada situ, Raja-Raja Melayu di Patani, 7 wilayah, telah diarahkan oleh Raja Ring Naihab untuk membantu Siam mempertahankan negeri mereka. Tetapi ketika Raja-Raja Melayu ini yang diketuai oleh Tuan Sulong, Raja Patani, Tuan Sulong ni ialah anak saudara kepada Sultan Muhammad I. Bila mereka sampai di Bukit Anak Gajah, iaitu di sempadan antara Patani dan Senggora, Raja-Raja Melayu bersama askar-askar Melayu telah belot dan bertindak menyokong tentera daripada Kedah untuk menggempur Siam, yang menyebabkan akhirnya berlaku pergolakan politik kerana Siam selepas daripada itu bertindak balas ke atas Patani. Saya mengagakkan bahawa mungkin antara sebab rancangan yang disebut di sini, Terengganu merancang menyerang Kelantan dengan bantuan Patani itu dibatalkan kerana pergolakan politik yang berlaku di Patani. Dan ada juga yang menyebutkan bahawa sebenarnya ketika tentera Terengganu sudah sampai di sempadan Kelantan, di Besut, tiba-tiba mereka mendapat khabaran bahawa Sultan Terengganu telah jatuh sakit. Ketika kegeringan baginda inilah menyebabkan panglima-panglima mereka telah mengubah rancangan dan berpatah balik ke Kuala Terengganu, menyebabkan peperangan itu ataupun pakatan itu dibatalkan. Maka di sini disebutkan apabila telah dibatalkan pakatan tersebut, barulah sedar kedua-dua kerajaan ini, Kelantan, Terengganu, sehingga mendatangkan keluh kesah kerana sentiasa berbangkit peperangan dan takutlah kedua-dua kerajaan itu bila batal tu baru dia perasan, kita ni asyik berperang je, sebenarnya adik-beradik kan. Kenapa adik-beradik? Kerana mak kepada Sultan Muhammad, bonda Sultan Muhammad I itu ialah anak saudara kepada Sultan Terengganu, artinya sepupu kepada Sultan Terengganu yang sedang memerintah ketika ini, ketika peristiwa ini berlaku.
bonda kepada Sultan Muhammad I itulah sepupu kepada Sultan Terengganu. Artinya mereka dalam keluarga yang sama. Tetapi kerana perebutan tahta, itulah akibatnya. Dan adinda kepada Sultan Muhammad I itu ialah ipar kepada Sultan Terengganu. Kerana Tengku Muda Nitila itu adalah adinda kepada Sultan Terengganu. Jadi mereka itu sebenarnya adik-beradik tapi gaduh kerana perang saudara yang berlaku sejak daripada 1799, lebih kurang itulah kan. Ada 2 siri peperangan yang berlaku sebelum padanya. Maka takutlah mereka, yang takutlah kedua kerajaan ini kerana peperangan ni merugikan mereka. Siapa tahu pada masa berbangkit peperangan, siapa tahu pada masa di hadapan kelak berlaku suatu perangan. Jika situ tidak boleh dikatakan ditentukan sama ada Kelantan takluk Terengganu semula atau Terengganu ditakluk oleh Kelantan. Jadi tak pasti kalau peperangan tu berlaku, siapa akan kena takluk. Adakah Kelantan akan menakluk Terengganu atau Terengganu yang takluk Kelantan? Kerana mereka asyik berperang kan. Dan bukan semua peperangan tu dimenangi oleh Terengganu dan bukan juga semua dimenangi oleh Kelantan. Nak tak nak, lalu keduanya menghulurkan tali persahabatan kepada kerajaan Gajah Putih Siam, mudah-mudahan naungan dengan naungan yang aman sentosa. Jadi sebagai strategi politik pada masa itu untuk mengelakkan musuh-musuh ataupun jiran-jiran mereka menyerang dan menakluk, maka satu daripada caranya ialah mendapat penaungan daripada kuasa besar. Kuasa besar ketika ini di sebelah utara Semenanjung ialah Siam. Jadi Kelantan hantar utusan ke Siam minta penaungan. Terengganu pun hantar utusan ke Siam minta penaungan. Jadi kedua-dua pihak ni minta naungan Siam dengan harapan bila Terengganu naungan oleh Siam, Kelantan pun tak seranglah Terengganu. Kelantan juga demikian. Di sini agaknya yang disebut dalam kitab geografi Semenanjung Negeri Kelantan. Yang ini sebuah kitab yang ditulis oleh Datuk Perdana Nik Mahmud. Panglima Perang Besar Siam datang mengamankan Kelantan dan negeri-negeri di sisinya. Dalam kitab geografi Semenanjung Negeri Kelantan disebutkan bahawa ketika ini Panglima Siam tu biasa Pia Kelahum kan, datang ke Kelantan, kemudian dia pergi ke negeri-negeri sempadan itu, Patani dan juga Terengganu untuk membincangkan supaya antara negeri jangan berperang ataupun mengamankan kedua-duanya. Maka dicatatkan dalam kitab geografi itu begini. Seorang panglima yang berbangsa Siam bergelar Pia Naswulu. Pia Naswulu. Ini nama Siam kan, sebutan dia Pia Naswulu, yang datang ke Kelantan dalam tahun 7 atau 80. Dalam 7 atau 80 tahun dahulu, kemudian ditinggalkan setengah orangnya di situ supaya mengamankan di Kelantan dan dengan negeri-negeri di sisi-sisi yang sebelah utara negeri Kelantan. Jadi kata dia, bila Panglima Siam yang bernama Pia Nasnulu ini datang, dia bukan datang seorang, dia bawa tentera-tentera dia. Maka orang-orang Siam yang datang, yang dibawa daripada Bangkok ataupun daripada Ligor itu, kemudian ditempatkan di sempadan-sempadan negeri Kelantan, sama di sebelah utara dan di sebelah selatan, sempadan Terengganu, sempadan dengan Patani, supaya mereka boleh menjadi benteng untuk mengamankan negeri antara negeri-negeri ini. Peristiwa ni dia kata berlaku di antara 70 ke 80 tahun dahulu. Oleh kerana tulisan ini tulis pada 1930, makna dia berlaku sekitar mungkin 1830-an, ataupun mungkin lewat sikit kan. Tapi kalau berdasarkan kisah ini, maknanya dia berlaku di hujung zaman Sultan Muhammad yang pertama. Pertama tu dia jadi raja sehingga 1836. Mungkin sekitar itulah kan. Dan memang kalau kita lihat, memang di sempadan-sempadan negeri Kelantan dengan Terengganu memang ada orang Siam sama sekarang ni. Contohnya di Bukit Yong.
kita pergi ke Bukit Iyong tu ada Siam Bukit Iyong kan, banyak Siam. Dan begitu juga di Semerak, kerana sempadan belah pantai tu Semerak. Di Semerak tu ada beberapa kampung Siam, Ketik Buluh dan seumpamanya. Di Yong pun sama, ada kampung Siam di sebelah sempadan. Kalau di sebelah utara, memang di kawasan Tumpak tu pun banyak kampung-kampung Siam, terutama di Jubaka kan, Jubaka sampai ke Kampung Ana tu ada orang Siam kan. Tapi itu bukan sempadan dahulu, sempadan dahulu atas lagi, kerana ketika ini sempadan Kelantan tu sampai ke Sungai Padi. Tapi kita boleh lihat sehingga sekarang tempat-tempat yang disebutkan oleh Datuk Perdana Mahmud dalam kitab Geografi Semenanjung Negeri Kelantan ni, memang di sempadan tu ada penempatan-penempatan orang Siam. Maka kata penulis lagi, bolehlah kita percaya bahawa kerana kebanyakan kampung-kampung dari Kelantan sekarang namanya masih dipanggil dengan bahasa Siam. Cuma dipelatkan saja dalam sebutan Kelantan. Contohnya ni di sini disebutkan contoh beberapa kampung yang masih disebut dalam bahasa Siam. Contohnya kata dia, Kampung Bangcok, disebut Bacok sekarang ni. Dalam bahasa Siam Bangcok. Memang Ban tu dalam bahasa Siam maknanya kampung kan. Cok, Ban, Cok, Kampung Cok kan. Saya tak tahu Kampung Cok tak apa. Cok tu mungkin cangkul kot kan. Jadi mungkin Kampung Cangkul, Bangcok kan. Jadi Bacok sekarang kata dia. Kemudian Kampung Banggu. Kampung Banggu ni Kota Baru kan. Satu kampung Kota Baru nama dia Kampung Banggu. Jadi ban yang kat depan tu maknanya kampung. Bangkelam. Bangkelam tu orang Kelantan panggil Bekelah. Bekelah ni dibacok juga kan. Dibacok juga Bekelah. Dan Tanaya. Tanaya ni sekarang ni Tabal, di kawasan Tabal sekarang, ataupun Takbai kan, di situ. Jadi kata dia nama-nama kampung itu masih lagi bernama dengan nama Siam. Mungkin lagi kampung-kampung lain yang kita tak tahu, tapi di sini disebutkan kepada kita ada 4 buah kampung kan, Bacok, Banggu, Bangkelam dan Tanaya. Sebenarnya ada juga yang orang yang menyebut bahawa Besut sendiri itu pun perkataan bahasa Siam juga. Besut. Ada ber dalam Siam tu maknanya daerah, Sut tu mana ujung. Kita pun Kelantan pun sebutkan Sut ni ujung. Besut tu mana daerah ujung. Dalam bahasa Siam tu setengah dapat kata begitulah. Walaupun ada lagi riwayat tradisi yang lain menyebut dengan version atau versi yang lain tentang nama Besut itu. Dan lain-lain lagi yang tidak disebutkan di sini, mana kampung-kampung yang lain pun ada lagi nama kampung yang menggunakan bahasa Siam. Maka baru dapati selesai dan bersih peperangan antara Kelantan Terengganu ini pada Masihi 1835. Jadi tempoh peperangan yang berlaku sejak daripada akhir abad yang ke-18 selepas kematian Loh Yunus berpanjangan. Kadang tegang sentiasa, walaupun bukan sentiasa berperang, tapi kita sebut bahasa ini perang dingin, Cold War antara Kelantan Terengganu. Dan dia berakhir pada 1835 apabila Siam campur tangan. Dari semenjak itulah dikatakan Terengganu dan Kelantan hampir kembali memula muhibbah yang telah berpecah belah beberapa lama itu. Maknanya ketika ditulis ni 1929, dia kata dia tulis ni 1929, walaupun disiap pada 1930, ditulis 1929, artinya sudah hampir 90 tahun, 90 tahun kan, ataupun 95 tahun. Nampaknya pertambah-tambah hampir dan tidaklah kita percaya lagi Kelantan Terengganu kembali semula bagaimana telah terjadi perang itu, kerana pada masa ini bawah naungan kerajaan yang maha besar dan adil, yakni Great Britain. Kata dia tahun 2009 tu, Kelantan dan Terengganu kedua-duanya sudah berada di bawah naungan Great Britain, bukan lagi bawah naungan Siam. Maka pada pendapat penulis ini, macam mustahil lah Kelantan akan berperang semula macam zaman-zaman dahulu dengan Terengganu. Mulai dari tarikh ini amanlah Kelantan, kerana tiada berbangkit lagi apa-apa rusuhan dan peperangan hingga sampai peredaran masa mangkaklah duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad I pada
hari Rabu, malam Rabu, pada malam Rabu. Sultan Muhammad I ni mangkat pada malam Rabu, maknanya Selasa malam Rabu. Kalau disebut dalam bahasa Kelantan tu malam Rabu, maknanya pada hari Selasa malam Rabu. 27 hari bulan Safar, tahun Hijrah 1251. Ataupun ditukarkan sendiri oleh penulis ni, tahun 1251 itu bersamaan dengan 1835 kata dia. Saya tak pasti bila, tapi biasa dicatat oleh ahli sejarah Sultan Muhammad I ni mangkat pada 1836. Wallahualam, kerana saya tidak menyemaknya tarikh yang betul, tapi yang disebut oleh As'ad Syukri 1291, 27 hari bulan Safar itu jatuh pada tahun 1835. Dan kebanyakan pencatat sejarah Kelantan mengatakan peristiwa itu berlaku pada 1836. Lalu baginda dimakamkan di Langgar, mana sama dengan tempat dimakamkan ayahandanya dahulu. Maka jadilah jumlah lama di atas tahta kerajaan itu 34 tahun, 7 bulan dan 7 hari. Yang ini bermula daripada tahun 1801 sehingga 1835. Jumlah masa pemerintahnya 34 tahun, 7 bulan, 7 hari. Baik, berakhirlah zaman Sultan Muhammad yang pertama. Kita masuk pula pada bahagian yang ke-10. Kelantan terjatuh ke dalam tangan Long Jenal dan dirampas kembali oleh keempat-empat putera Long Tan dan bertakhta Long Senit Mulut Merah dan mangkat pada Hijrah 1307 bersamaan dengan 1889 Masihi. Baik. Pada bahagian 10 ini, kita diberitahu tentang rampasan kuasa. Jadi dikatakan terjatuh Kelantan ke tangan Long ni kerana Long Jenal ni kerana berlaku rampasan kuasa selepas kemakatan kekanda mereka. Kerana dikatakan bahawa Sultan Muhammad yang pertama ni mangkat tanpa mempunyai seorang putera. Lalu adindanya yang 6 orang berbaki itu saling berebut takhta, tetapi pertembungan itu berlaku beberapa pihak sahaja, antara Long Jenal, Raja Bendahara atau Raja Banggol, dan juga Long Senit Mulut Merah itu putera kepada Long Tan yang telah dijadikan bakal raja sebelumnya. Kita lihat apa yang dikatakan oleh As'ad Syukri, penulis buku ini. Apabila lepas daripada kemangkatan almarhum inilah, dengan helah dan kekerasan hati Raja Long Jenal, Raja Bendahara Banggol. Raja Bendahara itu sebenarnya jawatan dia Raja Bendahara. Disebut Banggol itu ialah kawasan yang diperintah oleh Long Jenal. Artinya Long Jenal ni memerintah daripada Bandar Kota Baru sampai ke PCB lah sekarang. Sampai ke PCB ataupun sampai ke pantai. Itu kawasan kekuasaan Long Jenal di sebelah timur timur Sungai Kelantan. Adapun di sebelah barat Sungai Kelantan itu, di seberang belah sana itu kawasan Raja Kampung Laut ataupun Long Ismail, kan. Dengan helah dan kekerasan hati Long Jenal, Raja Bendahara Banggol, yakni saudara kepada almarhum Sultan Muhammad yang pertama, mengambil takhta kerajaan Kelantan sehingga termasuk dalam genggamannya dan dilantik anak saudaranya Long Ahmad, yakni putera kepada Long Ismail, menjadi raja muda. Bukankah bertambah-tambah dahsyat ketika itu? Kenapa dilantik anak-anak saudaranya putera Long Tan? Sebenarnya dalam hal ini Long Ismail, Raja Kampung Laut, mempunyai kedudukan yang lebih kanan. Mungkin dia ialah kekanda kepada Long Jenal, tetapi bila Long Jenal Raja Bendahara ini merampas kuasa, dia pun melantik Long Ahmad
menjadi bakal raja ataupun raja muda. Menjadi raja muda yang akan meneruskan takhta. Dan dia pun meninggalkan keluarga ataupun anak-anak Long Tan. Kerana itulah banyak riwayat-riwayat yang disebutkan mengatakan bahawa sebenarnya kematian Long Tan itu ialah kerana persaingan politik dan pengaruh di antara Long Tan dengan Long Jenal, sehingga Long Tan itu dibunuh dengan rancangan yang dibuat oleh Long Jenal. Maka bila mati mangkat sahaja Sultan Mahmud yang pertama, sepatutnya yang akan menggantikan baginda ialah putera-putera Long Tan yang telah pun diberikan kedudukan sebagai bakal raja sebelum daripada ini. Tetapi mereka disingkirkan oleh Long Jenal. Kata dia, kenapa kita lantik anak-anak saudaranya, yakni putera Long Tan? Kerana ianya berhak mempunyai takhta. Kerana sebelum ini memang Long Muhammad menjadikan anak-anak Long Tan itu sebagai anak angkatnya. Susah kita hendak memberi jawapan ini. Cuma satu saja, iaitu khianat. Pada pendapat penulis, mungkin berlaku pengkhianatan dalam perebutan takhta ini. Dan ditinggalkan putera-putera saudaranya, ini putera Long Tan di belakang. Sungguh pun begitu dilantik Long Nik menjadi bendahara dan Long Senik menjadi temenggung. Long Nik dan Long Senik ini ialah anak-anak kepada Long Tan. Anak-anak pada Long Tan. Di sinilah pecah hati putera-putera saudara tersebut, akan tapi didiamkan sahaja dengan menyediakan hulu balang pahlawan menantikan masa dan peluang. Jadi sebenarnya Long Senik itu ialah Long Senik mulut merah yang terkenal itu. Kan? Adapun Long Nik itu kekandanya yang selalu disebut sebagai Long Senik Kota ataupun Raja Dewa selepas itu. Pada tahun ini, yakni tahun 1835 itu, juga putuslah rundingan keempat-empat saudara hendak pun dirempuh, selalu takut pula nampak kekerasannya. Lalu cari suatu kesalahan yang tidak bersabit dengan itu, tiba-tiba ditakdirkan Tuhan, jadilah satu perselisihan di antara Long Jenal, Raja Kelantan pada masa sedikit singkat itu. Katanya gini, 4 beradik anak-anak Long Tan ini, mereka sebenarnya sangat tidak berpuas hati dengan tindakan bapa saudara mereka merampas kuasa dan melantik Long Ahmad, sepupu mereka, menjadi bakal raja ataupun raja muda. Sedangkan mereka yang sepatutnya menjadi raja itu dijadikan raja bendahara dan juga raja kota, diberikan jawatan raja bendahara dan temenggung. Bendahara dan temenggung. Jadi tak puas hatilah dia. Bila dia tak puas hati, katanya 4 orang beradik ni merancang untuk merepuh. Merepuh ni maknanya dia nak rampas kuasa terbalik, tapi mereka tidak mahu berlaku kekerasan peperangan kerana semata-mata takhta itu. Lalu dicarilah peluang-peluang, ada sahaja kesilapan atau kesalahan Long Jenal, mereka akan bertindak untuk mengambil takhta itu. Tiba-tiba dengan takdir Tuhan, terjadilah satu punca perselisihan di antara 4 beradik itu dengan Long Jenal, bapa saudara mereka. Puncanya daripada perkelahian hulu balang sahaja, sehingga menjadi besar dan tak dapat dipadamkan oleh pacutan bomba-bomba. Lalu menderulah api peperangan beberapa lama. Asalnya hulu balang je gaduh. Maknanya hulu balang di kalangan raja dengan hulu balang Tengku Temenggung dengan Tengku Bendahara ni bergaduh. Bila mereka gaduh tu merebak pula. Jadi seperti api yang menyala sampai usaha-usaha mereka tak dapat memadamkan api pergaduhan itu. Maka banyaklah mati hulu balang pahlawan yang ternama di sebelah menyebelah dan serta dilikung oleh keempat-empat saudara tersebut akan kota Kebun Serta yang lebih kurang 4 bulan dengan menanggung berapa azab kelaparan, membawa mati hulu balang pahlawan yang pertahankan diri dalam kota itu, sebagaimana disebut dalam kitab Perairan Abdullah ke Kelantan pada tahun
1837. Jadi peristiwa ini berlaku kebetulan Abdullah Munshi telah menziarahi Kelantan. Maka dicatatkan dalam buku dia, Kitab Pelayaran Abdullah, Hikayat Pelayaran Abdullah ke Kelantan. Dicatatkan peristiwa bagaimana bermula daripada pergolakan Hulbalan itu, kemudian 4 putera tadi mengambil kesempatan untuk mengepung istana Kebun Serta, ataupun kota Kebun Serta. Istana Kebun Serta itulah dikepung, yakni pusat pemerintahan ketika itu, sehingga 4 bulan lamanya, yang menyebabkan mereka kehabisan bekalan makanan, sehingga ramailah yang kebuluran, mati dan sebagainya. Abdullah Munshi mencatatkan begini: maka adalah kira-kira setengah 2 jam lamanya saya berlayar mudik sampailah kepada setempat yang bernama Pengkalan Tambang. Pengkalan Tambang. Jadi dia kata dia berlayar setengah 2 jam. Setengah 2 jam itu mana sejam setengah. Sejam setengah. Daripada Kuala Besar masuk mudik ke Kelantan lebih kurang sejam setengah, sampailah di Pengkalan Tambang. Pengkalan Tambang tu mungkin sekarang ni di Penambang lah. Penambang tu Pengkalan Tambang kan, di sebelah Kota Baru ni, belah seberang belah timur sungai ni Penambang, seberang belah barat tu Kampung Laut. Dan Kampung Laut. Jadi biasanya perahu-perahu berlabuh di Penambang. Penambang. Dan di Penambang itulah biasanya orang-orang Kota Baru ni kalau nak menyeberang ke sana, di situlah tempat dia orang ambil perahu. Lalu berseberangan dengan Kampung Laut, iaitu berseberangan dengan Kampung Laut. Betul lah, ke Penambang lah kalau seberang Kampung Laut kan. Itu tak nama dia dulu Pengkalan Tambang, kata Abdullah Munshi. Kita sebut ini Penambang. Mungkin kerana Buk Penambang kan, kita sebut Buk Penambang. Buk Penambang tu dekat nama Kampung Penambang. Maka adalah saya lihat ke darat, penuh orang di tepi pantai bersaf beribu-ribu banyaknya serta dengan senjata. Maka lah pada tiap seorang itu ada 67 campur buang. Campur buang tu lembing lah. Kita panggil campur buang dalam itu maknanya lembing. Mana tiap-tiap orang tu yang ada ribu-ribu berkumpul di situ, dia kata beribu-ribu, bersaf beribu-ribu banyaknya berserta dengan senjata, di mana setiap orang ada 7 campur buang, yakni lembing, dan 1 parang lading ataupun cenangkas atau kelawat ni kita panggil ni kan, kelawat ataupun pedal. Ada kelawat, ada pedal, sama ada pedal so lembing 5 pucuk seorang, dan dan sebilah keris tersisik di pinggang. Mana gaduh sungguh ni. Keris tu standard je, semua orang Melayu jalan bawa keris zaman dulu kan, atau bawa kelawat. Ni bawa kelawat lagi, bawa keris lagi, bawa lembing lagi. 7 bilah seorang. Ada pula yang membawa senapang. Bawa senapang pada. Maka kelihatan bercancanglah seperti carang. Jadi carang ni batai-batai kayu, carang kayu mati. Kata dia. Maka situ masing-masing duduk bercacar tepi situ, mana bercacangan, mana duduk bercacar situlah, siap sedia dengan senjata, serupa batai kayu, duduk ramai-ramai tu. Maka adalah di pengkalan itu 450 depa lebarnya padang pasir putih sepanjang 10-12 batu, jauhnya 12 mil, 12 batu jauhnya. Mas sekarang tidak begitu panjang kerana telah tenggelamkan air. Zaman dulu kata dia daripada pengkalan tu lebih kurang 12 batu. Maka dah di pengkalan itu 450 depa lebarnya. Lebar tu 450 depa, padang pasir putih, mana pasir putih kawasan terbuka tu, kawasan pasir tepi sungai ni, sepanjang 12 batu. 12 batu ni mana dia buka dia ni daripada sungai sampai ke tempat ni, kawasan putih ni, kawasan orang ramai-ramai ni, lebih kurang 4 atau 50 depa ni, mana lebar dia daripada sungai ke darat.
Adapun panjang dia daripada penambang sekitar 12 batu. 12 batu kan. Tapi kebanyakan ni sudah berubah lah kerana sebahagian Sungai Kelantan tu dah terbih, dah runtuh. Jadi jarak dia tu mungkin sudah berbeza sekarang. Syahdan adalah daripada tempat itu sampai kampung Bendahara, yakni kampung Lonik. Lonik panjang. Itu kira-kira 1 mil jauhnya. Maknanya daripada kampung Lonik panjang ni, itu Raja Bendahara, kira-kira 1 batu jaraknya. Bermula dari adalah apabila saya sampai itu kedengaran bunyi meriam yang tiada perputusan barang sebentar juga. Mana kata macam Allah, masa Allah tengah berperang menembak-nembak, dondang ni tidak berhenti adu. Hatta berjalanlah saya, sehingga saya berjalan. Pada satu ketika itu Allah Ta'ala juga telah amat mengetahui akan hal hati saya, seperti orang hendak masuk ke dalam kubur adanya. Lelaki tak sekira budak ni bimbang, takut nak tembak orang tengah perang kan. Macam nak masuk kubur, dia kata rasa dia. Kalakian kelihatanlah pintu pagar Raja Bendahara itu. Dia berjalan tu sampailah dekat rumah Raja Bendahara. Maka tiba-tiba datanglah peluru berdengung-dengung. Mari pula peluru orang tembok kan. Maka orang yang berjalan di sebelah kanan saya meniarap. Maka orang yang dekat itu pun lari. Maka sampailah saya di balik pohon nyor. Maka sebentar itu juga berlarilah orang-orang lari dalam kota datang menegahkan. Katanya titah tiada dibenarkan menghadap melainkan. Gitu maknanya kata dia ketika dia pergi ke istana ni, orang tengah berperang. Orang tu dah meniarap, kena bunyi, orang tu dah lari menyorok. Dia pula duduk belakang pokoknya. Balik pokoknya, tiba-tiba mari orang dalam kota beritahu pada dia, hari ni tak boleh menghadap. Tak boleh menghadap. Nak menghadap macam mana? Perang kan? Adalah kira-kira pukul 2 tengah hari, datang 2 orang raja memanggil saya. Maka marilah 2 orang raja, bukan 2 orang raja, 2 orang raja. Gitu patutnya 2 orang raja. Tapi sebenarnya 2 orang raja. 2 orang raja memanggil saya. Kira tengah hari dah pukul 2, barulah mari 2 orang utusan raja ni panggil musuh Allah ni masuk. Maka berjalanlah saya mengikut jalan yang lain pula hingga dapat menghadap dan mendengar cerita yang boleh jadi peperangan itu demikian. Lalu musuh Allah ni pun bolehlah menghadap Raja Bendahara. Dia pun dengarlah cerita. Adalah mula-mula pada satu malam. Cerita dia. Jadi dia dengarlah cerita daripada orang dalam istana ni. Begini cerita dia. Adalah mula-mulanya pada satu malam. Ada orang saya 6-70 orang pergi ke kampung laut melihat orang bermain menara. Macam dulu orang main menara kan. Jadi orang-orang Raja Bendahara ni bukan 70 orang pergi ke kampung laut, menyeberang sungai pergi ke kampung laut kerana nak tengok ataupun nak pergi tengok menara lah. Maka orangnya pun ada lebih 20 orang bersama-sama di situ. Yang pergi mula kata ada orang saya 6-7 orang. Yang pergi kampung laut tu 6-7 orang je. Yang tak pergi ni ada lebih kurang 20 orang. Entah bagaimanakah halnya, sudah berkelahi orangnya dengan orang saya. Tiba-tiba gaduh. Mungkin gaduh tu orang kampung laut gaduh. Kerana orang kampung laut tu ialah anak buah kepada Raja Muda. Raja Muda yang dilatih oleh Dong Jenal tadi. Anak saudara dia kan. Yang anak saudara belah sini, seberang sungai belah sini, Bendahara dekat Banggul ni, orang dia pergi tengok, ula balang dia pergi tengok menara di kampung laut, gaduh. Maka ramai-ramai ditikam orang, mati seorang. Kemudian gaduh lah. Dia pun masuk gaduh-gaduh tu, tikam seorang, mati. Bila mati seorang, maka jadi besarlah pergaduhan itu. Setelah itu maka segala orang-orang habislah masuk ke dalam rumah. Maka dikunci pintu pagar. Kemudian orang saya yang mati itu tiada saya beri tanam. Maka saya suruhkan 4-5 orang pergi memeriksa hal-hal kematian itu.
Jadi oleh kerana ada seorang mati, dia pula bergaduh, maka raja kampung laut tu tutup itu. Tak boleh masuk, tak boleh keluar. Sedangkan orang Raja Mendah ni ada seorang di sana tu mati. Jadi dia pun suruh lah 4-5 orang pergi tengok siasat macam mana nak ambil orang kita balik. Maka apabila orang itu hendak pergi, tidak diberinya masuk. Maksudnya tak pernah masuk dalam kota di sebelah kampung laut. Kemudian kata saya bahawa orang mati itu dicampakkan di pintu. Jika tidak ketentuannya, jangan tanam. Maka kata dia orang mati itu campak je kat pintu. Kalau tak tahu siapa, jangan tanam. Pasal bunyi je mati, tak tahu lagi orang kita ke tidak kan. Maka apabila lihat-lihatnya orang banyak-banyak di kampung, disangkakan orang hendak melanggari. Maka ditarik meriam lalu dibedil rumah saya. Ceritanya jadi panjang dah kan. Dia ingatkan ada gaduh ni nak perang lagi. Maka dibedil rumah saya. Maka habislah segala anak bini saya terkejung, meratap tiada ketahuan. Habis rumah tangga saya bersarang-sarang dimakan peluru. Pelubang habis dinding, dimakan peluru. Kenapa? Kerana mereka tembok rumah ni kan. Maka dengan sebab benar saya satu pun tiada mengenai saya. Kata maknanya kerana sebabkan dia duduk pihak yang benar. Sebenarnya bukan dia yang mulakan peperangan. Maka walaupun orang tembok, peluru tak kena dia. Kerana dia kata dia betul. Kemudian apabila saya lihat hal yang demikian itu, maka saya pun menyuruhkan membedil. Disuruhkan bedil dan Raja Temenggung, yakni Sultan Muhammad II. Raja Temenggung ni maknanya masa ni Raja Temenggung ni Long Seni tu lah. Tadi kan Long Seni tu Raja Temenggung, Long Nik panjang tu Raja Bendahara. Kata dia, disebabkan rumah dia kena tembok ni, dia pun perintahkan kepada orang dia membedil. Dan Raja Temenggung, yakni Long Nik itu pun bersama-sama saya. Dan Raja Kampung Laut pun bersama-sama saya. Ialah asalnya perang ini. Jadi kan dah kelang kabut dah semua kan. Kita nak faham pun dah payah dah. Maksudnya gini, cerita asalnya pergaduhan ni ialah melibatkan antara Raja Bendahara, orang-orang Raja Bendahara dengan orang Sultan ataupun orang Long Zainal. Itu cerita sebenarnya gitu kan. Bila orang-orang Long Zainal membunuh orang-orang bendahara dalam di tempat menara itu, maka berpanjanglah gaduh dia. Perang-perang ni, maka Raja Bendahara perintah kawan dia pergi tengok mayat yang mati tu orang kita ke tidak kan. Tiba-tiba pintu ditutup. Dalam suasana itu tiba-tiba rumah Raja Bendahara dibedil sehingga habis lubang rumah dia, kata dia. Bersarang-sarang rumah dia, maknanya berubah-ubah lah. Rumah dia berubah-ubah. Dia tembok, anak bini habis bercampur lari. Sedangkan tak kena tembakan tu pada Raja Bendahara. Kerana Raja Bendahara kata sebab dalam kes dia betul. Jadi, dia pun arahkan orang-orang dia pula, tembok pula ke arah rumah ataupun kota ataupun istana Long Zainal. Bila tembok, dalam peristiwa ni, kata dia selain daripada Raja Bendahara tu bersama dengan mereka ialah Raja Temenggung, yakni Long Seni. Yang Long Seni Pulau Merah tu lah. Dan juga Raja Kampung Laut. Raja Kampung Laut tadi kan Long Ahmad kan. Long Ahmad. Maknanya Raja Muda pun bersama dengan dia juga. Itulah asalnya perang ini. Dan lagi tatkala almarhum Paduka Ayahanda nak mangkat. Mana masa ayahanda dia dulu Long Long Muhammad lah. Long Muhammad satu kan. Sultan Muhammad satu. Disebut Paduka Ayahanda tu sebab mereka ni adalah anak-anak saudara kepada Sultan Muhammad satu. Kecuali Long Zainal. Long Zainal tu adik. Maka disebut oleh Paduka Ayahanda, hendak mangkat seorang pun tidak dijadikan gantinya. Dalam saya sekalian berempat anak laki-laki
Melainkan pesannya begini. Kata dia, Nur Muhammad, kalau aku mati ni, aku mangkat ni, gini, aku tak namakan siapa-siapa pun jadi raja. Tak ada bakal raja. Kata dia, berperanglah engkau sekalian. Barang siapa yang menang, ialah menjadi pertua Kelantan ini. Maka aku pun demikian juga dahulu. Sebab gagah dan beraniku, maka aku menjadi raja Kelantan. Hatta maka almarhum pun mangkatlah. Setelah itu, maka saya dan saudara pun bermufakatlah. Jika dijadikan dia ayahanda saudara Lonjana, raja negeri ini, maka yang beri gelar akan saya bendahara. Dan saudara saya yang tengah Temenggung. Dan seorang lagi Raja Kampung Laut. Ini sepupu dia. Maka sekarang inilah balasnya. Dulu kata dia Sultan Muhammad dah pesan dah. Aku tak namakan siapa pun jadi bakal raja. Kau pandai-pandai lah. Kau perang lah. Berebut tahta ni, siapa yang kuat, dia dapat jadi raja. Kan? Sebab aku sendiri pun dulu jadi raja ni, aku berperang dengan Raja Terengganu. Kena aku gagah berperang, aku menang, aku jadi raja. Sekarang, giliran kamu pula. Kalau aku mati, kamu peranglah berebut tahta ni, siapa menang jadi raja. Maka kata dia, pada round yang pertama atau yang pertama ni, ayahanda Lonjana. Lonjana tu yang berjaya jadi raja di Kelantan. Maka kita tiga beradik ni, Long Nik Panjang, abang dia, adik yang tengah ni, Los Nik Mulut Merah, dan sepupu dia, Long Ahmad, diberikan Raja Bendahara, Raja Temenggung dan juga Raja Muda. Maka sekarang ini balasnya, sekarang ni balas pula, maknanya Lonjana pula kena. Maka saya pun tiada mahu nama bendahara dan dia pun bukannya yang dipertua. Maka sekarang barang siapa yang beruntung saja mendapat kerajaan Kelantan. Jadi kata dia, kata Raja Bendahara, aku pun tak mahu dah jadi Raja Bendahara ni. Kan? Jadi tengoklah siapa yang beruntung, dialah jadi raja lepas pada ni. Tapi dia tak mahu dah jadi Raja Bendahara. 4 bulan lamanya dilengkungi oleh saudara bersaudara di kota itu. Maka pada suatu malam yang gelap gelita, keluarlah Lonjana bersama anak isterinya membawa diri ke negeri Bang Nara Siam. Lalu dipatani meninggalkan tahta Kelantan dan hilanglah kisahnya. Jadi katanya ketika dia dikepung 4 bulan ni, oleh kerana Lonjana tu duduk dalam kota, orang lain duduk kat luar. Keuntungan perang duduk kat luar ni, bekalan makanan dia tak putus. Orang dalam kota tu kalau lama sangat, lama-lama habis bekalan makanan. Jadi Lonjana tu rasa macam nak kalah dah dia. Lalu dia pun bawa anak isteri dia pergi ke perahu, naik perahu, keluar daripada Kelantan, belayar keluar dan pergi ke negeri Bang Nara. Bang Nara tu Nara Tiwak sekarang lah. Nara Tiwak sekarang. Bang Nara Siam. Sebut Siam sini maknanya bukan negeri Siam tu, negeri petani kan. Bang Nara Siam, mana Nara Tiwak lah. Sekarang Bang Nara tu Nara Tiwak. Lalu di petani meninggalkan tahta. Dia pergi ke bandara, duduk tani, dia pun tinggallah tahta kerajaan dan hilanglah kisahnya. Berakhir di situlah cerita Lonjana. Sepeninggalan Lonjana lari membawa diri itu, Long Ahmad Raja Muda masih ada lagi dalam kota sehingga 6 bulan ditunggunya. Ada lagi harapan. Maknanya masih ada lagi lah kan. Long Ahmad ni pun tunggulah di situ selama 6 bulan. Lonjana lari dah. Long Ahmad ada lagi. Long Ahmad Raja Muda tadi. Ditunggunya sehingga 6 bulan. Akhirnya tidak terdaya menunggu lalu keluar ke kota Sungai Budur. Keluar kota ke Sungai Budur. Jadi dia keluar dah 6 bulan tak tahan dah. Dia pun keluar daripada kota Kebun Serta ni pergi ke Sungai Budur. Sungai Budur ni sekarang lebih kurang kawasan mana? Atas Banggur kan? Kawasan tu. Dari situ jugalah. Dari situ juga kan. Daripada Atas Banggur, Sungai Budur sampai ke kawasan Guk Kampur tu kan. Sampailah ke tepi sungai itulah. Sampai ke kampung Tok Semian. Jadi itulah kawasan-kawasan peristiwa ni berlaku kerana di situlah tempat duduknya putera-putera raja zaman dulu ketika
kota Kebun Serta di situ kan. Dia pun keluar kota ke Sungai Budur yang di sebelah, lalu terus undur ke Tumpak. Daripada Sungai Budur dia pun naik perahu pergi ke Tumpak. Dari situ menuju jalan daratan ke tempat ayahandanya, iaitu Raja Bukit di Kampung Bukit. Ayahanda kepada Long Ahmad ni ialah Long Ismail, iaitu kekanda kepada Long Jenal. Jadi Long Ahmad ni pun pergilah sana kan, pergi sana di Kampung Bukit di Tumpak itu, serta dihimpunkan hulu balang pahlawannya kan cita-citanya hendak melanggar dan merebut tahta kerajaan Kelantan. Rupa-rupanya ketika anak-anak Long Tan ini berperang dengan Long Jenal untuk mendapatkan tahta, mendapatkan sebuah tahta Kelantan, rupa-rupanya Long Ahmad ni dia juga ada cita-cita untuk mengambil tahta kerajaan Kelantan. Kalau kita tahu cerita dia, sebenarnya ayahandanya Long Ismail merupakan Raja Kapal Laut pada zaman Long Yunus. Kemudian pada zaman Sultan Muhammad yang pertama, Raja Long Ismail meninggal mangkat, lalu dilantik anaknya Long Ahmad ni jadi Raja Kapal Laut. Ketika dia jadi Raja Kapal Laut ni, mati pula Pak Wan Mamuk. Pak Wan Mamuk ni meninggal sekitar tahun 1830. Meninggal. Ketika itu Pak Mamuk tu dipanggil Datuk Menteri, jadi Menteri Besar lah. Maka Sultan Muhammad I ni melantik anak saudaranya ni Long Ahmad ni menjadi Menteri Besar Kelantan. Menjadi Menteri Besar pada masa itu. Di antara tahun 1830 sehingga mangkat Sultan Muhammad dan berlaku peperangan ni. Maka ketika perang ni berlaku, bila Long Jenal jadi raja, Long Ahmad ni dijadikan raja muda. Saya mangkat lah sikit jadi raja muda kan. Jadi bila dia sudah jadi raja muda, daripada jadi Menteri Besar, jadi raja muda, dia pun rupa-rupanya bercita-cita juga untuk mendapatkan tahta. Selain daripada anak-anak Long Tan tadi, dia pun nak juga jadi raja. Maka sebab tu dia tunggu. Jadi dia lari ke Kampung Bukit di Tumpak ni, dia pun himpunlah hulu balang dengan rancangannya nak melanggar dan merebut tahta Kelantan. Selesai Long Jenal, Long Ahmad pula kan. Apabila Ahmad lari keluar kota, maka sekalian hulu balang dan pahlawan dalam kota pun menyerah diri. Maka kembalilah Kelantan masih dalam keadaan genggaman keempat-empat putera Long Tan. Tetapi belum ditetapkan siapakah rajanya. Oleh kerana Long Jenal, bapa saudara ni, ayah dan saudara dia dah lari, satu selesai. Kemudian bila Long Ahmad pun berundur, selepas 2 bulan kemudian berundur, pergi ke Kampung Bukit, maka dengan sendirinya kota Kebun Serta itu jatuh ke tangan anak-anak Long Tan, 4 beradik. Tapi siapa raja belum ditentukan lagi. Dalam hal yang demikian, tiba-tiba didapati perkhabaran Long Ahmad di Kampung Bukit sedang mengumpulkan hulu balang pahlawan. Sampailah perkhabaran kepada 4 beradik ni bahawa sepupu mereka Long Ahmad sedang mengumpulkan hulu balang untuk menyerang kota Kebun Serta ini. Oleh sebab nampaknya elok dilanggar daripada menanti, lalu dititahkan melanggar Kampung Bukit. Jadi dia ambil strategi lain. Anak-anak Long Tan ni, 4 orang putera ni ambil strategi lain. Dia dengar saja khabar Long Ahmad akan serang dia, mereka sedang berkumpul di Kampung Bukit. Dia pun arahkan hulu balang dia pergi serang Kampung Bukit. Ni taktik sebelum kena serang, baik kita serang. Gitu. Lama juga peperangan di situ. Akhirnya tewaslah Long Ahmad, lalu lari membawa diri ke Terengganu. Akan tetapi tidak diterima oleh Pertuan Terengganu kerana takut berbangkit perbalahan antara Kelantan dan Terengganu, lalu terus ke Kemaman dan berumah tangga di kampung halaman di sana sehingga akhir hayatnya. Ini mengikut catatan penulis ni. Kata dia Long Ahmad ni, oleh kerana dia diserang, dia kalah, dia pun lari ke Terengganu. Dia lari ke Terengganu. Di Terengganu tu
apa ni, dia tak diterima oleh Sultan Terengganu atau Yang di-Pertuan Terengganu. Kenapa? Kerana Terengganu bimbang, takut akan mencetuskan semula perbalahan di antara Kelantan dengan Terengganu. Lalu Luk Ahmad pun bawa diri ke Kemaman dan tinggal di Kemaman sampai akhir hayat. Begitulah lalu cerita yang dibawa oleh penulis ini. Kalau begitu, kata dia, keturunan Raja-Raja Kemaman itu darah Raja Kelantan agaknya. Tapi kalau mengikut cerita yang lebih tepat ialah mungkin dia ke Terengganu, tetapi pergolakan itu berpanjangan sehingga tahun 42. Lalu oleh kerana selepas itu berlaku lagi beberapa siri pergolakan. Ini adik-beradik anak-anak lontan ini berebut tahta Samweka pula. Maka Siam telah mengambil Long Ahmad ini bersama Long Nik Panjang ni dibawa ke Patani. Long Ahmad dijadikan Raja Patani menggantikan Tuan Sulong. Kemudian bukan kata Sulong, ganti Nik Yusof. Ganti Nik Yusof. Kemudian apa nama ni, Long Nik Panjang itu dijadikan raja di sebelah Nonci. Begitulah lebih kurang. Lalu selesailah semua krisis. Itu cerita yang lebih tepat saya rasa, kerana anak-anak Raja Patani yang memerintah pada tahun 1842 sehingga 1902 itu adalah anak-anak kepada Long Ahmad ini. Kerana Long Ahmad tu biasa disebut dengan nama Tuan Besar, kerana dia pernah menjadi Menteri Besar Kelantan dengan gelaran Tuan Besar. Kalau dulu Menteri Besar bergelar Datuk Menteri, yang ni mereka bergelar Tuan Besar. Tuan Besar, sebab tu kalau kita pergi ke Tanjung Petani di Jering tu, kita akan dapati ada satu kawasan makam diraja yang ditulis dalam bahasa Tuan Pasak. Tuan Pasak tu sebutan bagi Tuan Besar Raja Patani yang pertama, yang bergelar Sultan Muhammad. Sultan Muhammad juga gelaran dia kan. Itu Long Ahmad putera kepada Long Ismail, yang ini cucunda kepada Long Yunus. Jadi itulah tuan-tuan semua, kisah peperangan yang berlaku pada zaman selepas kemangkatan Sultan Muhammad I, yang mana berlaku perebutan takhta di antara anak-anak Long Tan dengan bapa saudara mereka, ayah dan saudara mereka, iaitu Long Jenau dan Long Jenau. Selepas berperang sekitar 4 bulan, Long Jenau telah melarikan diri daripada Kelantan kerana dia tak dapat bertahan lagi. Kemudian tinggal pula seorang lagi anak saudaranya, iaitu Long Ahmad, Raja Muda. Kemudian Long Ahmad juga 2 bulan kemudian, selepas 6 bulan dikepung, dia juga membawa diri ke Tumpak. Kemudian diserang lagi oleh anak-anak Long Tan. Lalu dia membawa diri mula-mula ke Terengganu, kemudian ke Patani, dan kemudian dijadikan raja di Patani kan. Jadi selepas daripada itu, maka kita boleh katakan Kelantan itu jatuh sepenuhnya ke tangan anak-anak Long Tan, 4 beradik itu. Jadi kisah 4 beradik ini berebut takhta pula untuk memerintah Kelantan. Kita akan lihat dan akan baca dalam sesi akan datang, di mana keempat-empat beradik ini kemudiannya, walaupun pada awalnya mereka menamakan Long Snik Mulut Merah menjadi raja, tetapi dalam tempoh antara 1837 ketika Long Snik mula jadi raja sehingga tahun 1842, timbul lagi beberapa konflik, beberapa pergolakan yang menyebabkan tercetus lagi perang saudara, sehingga akhirnya diselesaikan oleh Siam. Jadi kisah-kisah berkait dengan anak-anak Long Tan bersaudara, 4 bersaudara ini, kita akan bincangkan
dalam sesi akan datang. Jadi kita berhenti setakat ni dulu untuk malam ni dengan pesanan saya yang pertama, supaya kita semua dapat mengambil langkah-langkah untuk mematuhi SOP bagi kita memutuskan rantaian COVID-19 ini. Dan saya mengajak seluruh rakyat Kelantan khususnya dan rakyat Malaysia amnya supaya sama-sama kita mengambil vaksin untuk melindungi diri kita daripada penyakit ini. Yang kedua, kita sekarang ini sudah berada pada minggu terakhir untuk menyambut Hari Raya Aidil Adha. Walaupun kita mungkin tidak dapat berkorban secara terbuka, tidak dapat mengunjungi saudara mara kita pada Hari Raya, tetapi peluang yang kita ada dalam tempoh 5-6 hari ini sebelum sampai Hari Raya itu, marilah sama-sama kita meningkatkan ibadat dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang nak berkorban, supaya dapat kita sama-sama menjaga adab-adabnya sehingga sampai pada hari korban. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita berpuasa pada hari Arafah, kerana hari Arafah itulah satu hari yang sangat besar, bukan hanya saja untuk melakukan amal ibadat tetapi juga untuk kita memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya doa supaya diangkat bala wabak COVID-19 ini daripada negara kita. Mudah-mudahan dengan usaha, amal soleh kita, doa kita dan juga ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan dengan